Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Azizul Azam bin Maisa GB 01990. Pada kali ini akan membincangkan mengenai tauhid contemporary. Dari apa yang saya faham, tauhid contemporary adalah tauhid semasa, iaitu serangan pemikiran yang melemahkan iman dan kurangnya keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu taala. Ia juga boleh menyebabkan kita terjerumus ke arah kesesatan. Dalam kita mempelajari ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf, kita mestilah mempunyai tujuan. Belajar tauhid bukan sahaja tentang ketuhanan, tapi persepsi cara kita menganggap Allah sebagai Tuhan dan hubungan dengan kehidupan, iaitu kehidupan selepas mati, akhirat, dosa, pahala dan banyak lagi. Apa yang penting adalah matlamat kita belajar ilmu tauhid, iaitu adalah untuk mengelakkan daripada kita ni syirik, kufur dan nifaq akidah. Tetapi tak semestinya dengan hanya belajar ilmu tauhid atau kita kenal Allah, kita akan beriman kepada Allah. Sedangkan syaitan yang kenal Allah, kenal syurga neraka pun tidak beriman kepada Allah SWT. Oleh itu, tujuan kita mempelajari ilmu tauhid, pertama adalah meyakini Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah. Yang kedua, kita pelajarinya untuk mengelakkan dari diri kita daripada syirik kufur dan nifaq akidah. Yang ketiga, tujuan kita mempelajari ilmu tauhid adalah untuk membetulkan cara kita berfikir dan persepsi kita terhadap alam dan kehidupan. Tujuan belajar ilmu fiqh dan tasawuf adalah kerana kita dapat melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ilmu tasawuf mendorong kita menjaga hubungan dengan Allah dan makhluk, tak kira manusia, tumbuhan dan atau binatang. Okey, saya sebutkan dulu mengenai tujuan kita mempelajari ilmu fiqh. Di antara kita perlu mempelajari ilmu fiqh adalah untuk mengetahui hukum hakam. Hukum hakam, apa yang telah diperintahkan, apa yang telah dilarang. Yang kedua, membolehkan umat Islam melaksanakan agama Islam itu sendiri. Dengan fiqh kita dapat apa petunjuk dalam Islam, apa yang perlu dan apa yang tidak boleh kita buat. Contohnya jenayah, munakahat, syariah dan sebagainya. Yang ketiga, tujuan kita mempelajari ilmu fiqh adalah untuk memastikan hukum Islam tu relevan pada masa kini. Seterusnya ilmu tasawuf. Pada zaman tauhid kontemporer ini, di antaranya kita dapat mengelak dari orang fasik yang masuk. Orang fasik ini itu mengekalkan dosa kecil dan melakukan dosa besar. Jadi dengan belajarnya ilmu seperti tauhid, fiqh dan tasawuf, kita akan jadikan kita ni seorang hamba Allah yang baik dan sejati. Saya terangkan juga di antara tujuan kita mempelajari ilmu tasawuf. Yang pertama, ilmu tasawuf ni dapat membina hubungan baik dengan Allah SWT. Kita mengenal pencipta kita. Kita kenal kita ni sebagai seorang makhluk. Dengan kita memahami hubungan kita dengan Allah SWT, ibadah kita akan menjadi tenang dan lancar, insya-Allah. Yang keduanya, tujuan kita belajar ilmu tasawuf adalah untuk membina hubungan baik sesama makhluk. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hubungan di antara makhluk perlu ada. Kita sesama manusia, kita dengan binatang, kita dengan tumbuhan, kita perlu memahami konsep ini dengan menerapkan amal ibadah kita, pemahaman kita, pemahaman kita semua hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara perkara yang boleh memesongkan iman atau serangan pemikiran untuk melemahkan iman dan keyakinan di antara zaman sekarang dan zaman dulu jauh beza. Kerana pada zaman dahulu manusia mencari Tuhan kerana kesusahan hidup, kerana perlunya Tuhan. Tetapi sekarang bila mereka senang, mereka mencari keselesaan hidup. Keselesaan hidup yang menyimpang dari sunnah Allah, dan mereka termudah melupakan Allah. Sesungguhnya apa yang Allah perintahkan tu adalah perkara yang beri kebaikan pada kita, dan perkara yang Allah larang itu adalah perkara yang memberi kita sebaliknya, iaitu mendatangkan mudarat kepada kita.
Ya, seperti mana sekarang ni, ya, kita mudah berjumpa dengan manusia yang kurang yakin pada Allah, kerana mereka ni berfikir hanya logik akal. Mereka berfikir bahawa akal ni hebat, ya, logik rasional. Dan juga dengan fikiran itulah mereka kurang mengambil kisah dengan serangan-serangan yang berlaku sekarang ini, seperti serangan-serangan pemikiran yang mengganggu umat Islam, ya, seperti orientalis, kapitalis dan banyak lagi. Dan juga hak asasi manusia yang sekarang diperkatakan, ya, juga mengurangkan keyakinan manusia kepada Allah. Pertamanya, realiti pada masa kini lebih mencari makna kehidupan dari ketuhanan. Ya, dengan pelajaran tauhid ini dapat mengembalikan keyakinan kita kepada Tuhan, dan itulah dinamakan tauhid kontemporari. Kedua, serangan terhadap Islam berlaku dalam pelbagai sudut dan cara. Contohnya pelbagai aliran yang menyimpang dari ajaran Islam. Kenapa kita perlu tahu tentang tauhid kontemporari? Adalah kerana serangan masa kini lebih hebat daripada zaman dahulu. Ya, di zaman teknologi lebih hebat pada zaman sekarang. Ya, dan tauhid juga adalah perkara yang menyatukan, ya, menyatukan manusia supaya berfikir bahawa Tuhan itu adalah satu-satunya tempat kita bergantung, bukan teknologi sepenuhnya. Ya, semua orang ni hidup dalam keadaan suasana rasional. Maka wujudlah kelompok yang lebih menggunakan logik. Mereka berani mempertikaikan hukum Tuhan berdasarkan akal. Ya, mereka tidak fikir bahawa apa yang Allah perintahkan tu terdapat hikmahnya. Dan apabila bincangkan tentang tauhid kontemporari, kita akan dapati bahawa golongan ni terdapat golongan yang kurang yakin dengan Tuhan. Ya, mereka rasakan fikiran mereka hebat, dan mereka mempertikaikan relevannya penggunaan agama pada masa sekarang, di samping serangan-serangan pemikiran. Dan oleh itu, pembelajaran tauhid semasa perlu untuk menyelesaikan masalah-masalah semasa yang tidak disentuh dalam pelajaran tauhid. Contohnya pembelajaran bersifat ketuhanan. Kesimpulannya, masyarakat pada hari ini lebih mementingkan kehidupan yang selesa daripada mengenal Tuhan. Mereka lebih selesa hidup senang sambil dibantu dengan teknologi dan pencapaian sains. Oleh itu, pencapaian akidah perlu diperkembangkan dengan perkembangan semasa. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.